عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Ayat yang ke-55. Muka surat 184 ayat 55. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم
وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. Ya Allah, lapangkanlah dada kami sekalian, mudahkanlah segala urusan kami. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami semua ini orang-orang yang sentiasa mendengar, mempelajari serta mengamalkan ayat-ayat-Mu. Mereka itulah Allahumma ja'alna min ahli al-Quran ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran, yang faham Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma razuqna as-sakinah wal-rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami dalam majlis ini khususnya tenang hati kami. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa serta mengaminkan doa-doa kami. Juga ingatan-Mu ya Allah kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Ya Allah, Kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, yang mengikuti majlis ini, keluarga kami, orang-orang yang minta kami berdoa untuknya, saudara-saudara kami yang sedang berjuang di jalan-Mu ya Allah, di Palestin, di Gaza dan di mana jua mereka berada. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, kurniakan juga kepada kami hikmah, iaitu faham dalam agama. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Engkau kurniakan kepadanya hikmah, pasti ia akan mendapat kebaikan-kebaikan yang banyak. Serta Engkau masukkanlah kami semua bersama-sama dengan hamba-hamba-Mu yang saleh. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Wahai Tuhan, ampunkanlah segala dosa-dosa kami. Ampunkan juga dosa-dosa orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, yakni meninggal dunia. Khususnya ibu bapa kami, kaum keluarga kami, guru-guru kami, sahabat handai kami, jiran tetangga kami. Dan janganlah Engkau campakkan ke dalam diri kami rasa dengki benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Santunilah kami, rahmatilah kami, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Tuhan, kurniakanlah dari sisi Engkau kepada kami rahmat-Mu, serta Engkau tunjuk pandulah kami dalam setiap urusan kami dalam petunjuk-Mu. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hari ini tajuk berkaitan dengan orang yang makhluk melata yang paling jahat di bumi. Siapa mereka? Setelah semalam kita bincang betul-betul azab Allah Subhanahu wa taala yang akan ditimpa ke atas orang-orang kafir, ke atas orang-orang yang mati dalam keadaan kufur.
dalam ayat 50, malaikat pukul dia, cuma kita tak nampak. Di dunia lagi, saat mereka mati, malaikat yadribuna wujuhahum wa adbarahum, dan ditolak ke neraka di hari akhirat. Itu disebabkan kejahatan yang mereka lakukan, iaitu mengingkari Allah dalam keadaan dia tahu Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Maha Berkuasa dan perlu ditaati, tapi mereka tak taat. Contoh yang dibawa oleh Allah orang kafir yang demikian ialah kadakbi ali Fir'aun dalam ayat 52, walladzina min qablihim. Puncanya mereka ialah kafaru bi ayatillah, satu dalam ayat 52, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah. Ayat 54, kadzabu bi ayatillah, maknanya kufur dan membohong. Maknanya satu jenis manusia kufur, orang kafir yang jenis kufur, dia maknanya tak terima awal, tak terima ayat Allah. Yang kedua, dia faham tapi dia mendustai. Ada dua jenis manusia lah di sini. Manusia yang tak tahu tolak turun atas kejahilan dia. Ada jenis manusia yang reti tetapi mendustai ayat-ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan itu kerana kesombongan dan kejahatan. Seperti mana perangai Fir'aun dan umat-umat sebelumnya yang akhirnya dibinasakan Allah, di mana Fir'aun ditenggelamkan di dalam laut. Dan kata Allah menjadi kaedah Allah dalam akhir ayat 54 tu, wa kullun kanu zalimin. Kullun makna kullu ummatin kanu zalimin, itu punca dia. Setiap umat diazab sebab mereka semasa di dunia zalim. Kemudian hari ini Allah nak cerita bagaimana zalim dia dan kedudukan dia di dunia ini. Setiap orang yang zalim, yang macam Fir'aun dikira satu pemerintahan yang besar, macam Yahudi hari inilah, macam orang-orang kafir lain yang bersama-sama Yahudi hari ini. Dia ada tiga sifat yang dibenci Allah, yang Allah sehingga Allah menyebut syarrad dawabi. Ini berat sikit kita nak baca sebab ada tiga tasydid. Kemudian waw tu panjang sampai 6 harakat. Inna, 4 tasydid. Inna syarrad, ra tu tasydid, nak jumpa dengan dal pula tasydid. Jangan mudah tu. Inna syarrad dawabi indallah. Itu dia panggil isim inna. Itu subjek tu. Subjek tu panjang sikit. Inna itu ayat untuk kuat je lah, untuk sokong. Kalau kita buang tu pun tak apa. Tapi kerana pentingnya isu ni didatangkan dengan inna. Asalnya syarrud dawabi indallah siapa? Seburuk-buruk. Syarru isim tafdil. Isim tafdil ni macam asyarru sebenarnya, tapi dia tak sebut sebab ini special. Macam khairun, syarrun, dia tidak datang atas wazan, atas bentuk macam akbar, ahsan, afdal. Dia bentuk gitu je, pattern gitu je. Syarrun, khairun, tapi makna sama dua kalimah ni. Jadi kerana isu ini cukup penting, tak boleh dipandang rendah, tidak boleh diambil remeh dalam isu manusia-manusia yang jahat ni, yang seburuk-buruk manusia di bumi ini perlu diatasi. Maka Allah datang dengan inna, datang dengan penguat. Kita terjemah sungguh-sungguh, makna itu dia panggil taukid, penguat. Penguat tu untuk tujuan apa? Untuk membangkitkan bahawa isu seburuk-buruk
makhluk yang bergerak di muka bumi ini pada pandangan Allah, pada nilaian Allah di sisi Allah ialah siapa? Iaitu alladzina kafaru fahum la yu'minun. Ini iaitu orang-orang khabar tu, orang-orang yang mereka itu telah menjadi kafir sampai mati mereka tidak beriman. Fahum la yu'minun. Fahum mereka kafir dan mati tidak beriman. Inilah seburuk-buruk makhluk melata. Kata Ibnu Katsir, sebab apa dia dianggap begitu ataupun disebut begitu? Syarra, kerana 3 sifat yang ada pada dia. Pertama, al-kufru, kufur. Yang kedua, adamul iman, tidak beriman. Yang ketiga, al-khiyanah, dia mengkhianati. Okey, 3 sifat mereka yang dianggap syarrad dawabi indallah. Pertama, kufur, tak beriman. Apa beza kufur dengan tidak beriman? Dia tak beriman, dia kufur tu makna dia tolak. Kufur-kufur ni makna dia tutup pintu hati dia untuk menerima ketentuan Allah. Kufur-kufur ni penutup, yang menutupkan perasaan dia. Dia tutup hati dan dia tidak ikut. Tutup satu, dan tak ikut satu. Pas dia tu mengkhianati. Dia janji dengan Allah, dia nak beriman, tapi dia tidak beriman. Dia janji dengan Allah semasa dalam ruh lagi, dia khianat janji dia. Jadi tafsir la yu'minu ni ialah ayat yang berikut, iaitu apa maksud alladzina kafaru fahum la yu'minu ni? Pertama kafaru, yang kedua la yu'minu tu. Apa maksud? Alladzina ahadta, iaitu orang-orang yang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil perjanjian minhum, di kalangan mereka. Tapi apa yang mereka buat? Summa yanquduna ahdahum, kemudian mereka yanqudun maknanya merosakkan, memungkiri, tidak menepati. Yanqudun ni membatal ahdahum, janji mereka, fi kulli marrah, pada setiap kali. Wahum la yattaqun, dalam masa yang sama mereka tidak takut dengan pengkhianatan itu. La yattaqun, tidak peduli atas. La yattaqun ni bukan tak takwa. Macam mana orang kafir nak takwa? Dia tidak bimbang dengan kejahatan dia tu. Dia buat setiap kali dia janji, dia yang kudu. Dia yang kuduna. Wahum la yattaqun, mereka tidak ada rasa, orang kata satu kesalahan pun. La yattaqun tu bukan makna takwa. Tidak rasa ada kesalahan pun terhadap keingkaran dia terhadap janji dia. Ayat ini secara khususnya, secara umumnya ialah sesiapa sajalah yang kufur dan tidak beriman. Lalu kata Allah, fa imma, ini sikap orang, sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang macam ni. Fa imma tasqafannahum, maka jikalau, fa imma ada 2 kalimah, fa dengan imma. Fa imma, maka jika, imma jika, tasqafa, ta tu Nabi, engkau, tasqafanna, na tu, nun tu dia tambah untuk menguatkan. Engkau, yakni Nabi, mendapati mereka fil harbi, dalam medan perang, nak buat macam ni. Fasyarrid bihim, maka cerai-beraikanlah bihim dengan mereka, man khalfahum,
Maknanya pisah mereka dengan geruk dia. Nawak macam mana? La'allahum yadzakkarun. Tujuannya supaya mereka berpecah. Ini mungkin strategi yang dibuat oleh mujahidin Gaza. Dia pisahkan, dia datang ke laut, dia datang ke darat, datang ke udara, supaya mereka berpisah grup-grup yang begini. Maka tengok tujuan dia. Bila jumpa dalam perang orang-orang yang macam ni, sifat yang diminta oleh Allah kepada Nabi ialah fasyarrid. Syarrid itu syarrada. Syarrada itu makna pisah. Fa itu maka, syarrid fi'il amr. Syarrid itu perintah. Wahai Muhammad, engkau pisah-pisahkan mereka dengan man khalfahum, dengan orang yang di belakang mereka. Jadi supaya dia duduk dalam satu grup, dia ingatlah janji dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La'allahum yadzakkarun. Mudah-mudahan mereka mengambil pelajaran. Wa imma, itu kalau bolehlah, kalau boleh buat gitu. Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah, itu khianatlah. Dan jika takhafanna, engkau wahai Muhammad, anta takhafu, asalnya takhaf, anta takhaf, kemudian ditambah nun untuk menguat. Jika engkau wahai Muhammad benar-benar takut, khawatir, takut min qaumin, daripada mana-mana kumpulan kaum tu kumpulan lah. Takut apa? Takut khianatan, dia melakukan pengkhianatan, khianah. Nak buat macam mana? Allah ajar satu-satu. Fambid, itu perintah tadi. Fasyarrid, ni fambid, perintah juga. Nabada, fambid, maka kembalikanlah perjanjian itu ilaihim ala sawa. Maknanya bagi baliklah perjanjian itu. Fasyarrid, maka kembalikanlah perjanjian itu, kata ilaihim, kepada mereka, ala sawa, atas dasar sama ataupun yang jujur. Maknanya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, jujurkanlah atas apa yang dijanjikan, tak kisahlah dia itu apa bentuk pun. Sebab apa? Kita kena, orang Islam kena, kalau janji dengan orang bukan Islam, walaupun dia nak khianat, kita kena jujur. Sebab apa? Sebab innallaha la yuhibbul khainin. Allah, sesungguhnya Allah tidak suka, tidak menyukai, tidak suka. Dia tak suka siapa? Al-khainin, orang-orang yang mengkhianati. Khain, orang khianat. Khianah, apa dia, perbuatan dia tu, perbuatan khianat dia panggil khianah. Orang yang mengkhianati kita panggil khain. Jadi Allah tak suka. Jadi tugas Nabi SAW tunaikanlah secara aman, secara baik. Itu habislah cerita tu. Kalau kita tengok dalam maknanya fasyarrid bihim man khalfahum, tu makna pecah-pecahkan mereka, kalau boleh melakukan demikianlah. Kemudian fasyarrid bihim man khalfahum la'allahum yadzakkaru. Makna dia kata sebagai ibrah liman ba'dahum, sebagai man khalfahum. Fasyarrid bihim man khalfahum, orang yang selepas mereka. Ada makna lain, maknanya orang yang selepas mereka itu, makna syarrid, pecah belah, cerai beraikan mereka.
dengan mereka, maknanya huru-harakan mereka. Itu kalau Nabi lah, kalau mampu buat demikian sebagai pengajaran untuk golongan mereka yang datang selepas tu, selepas mereka lah. Untuk apa? La'allahum yadhakkarun, mengambil pelajaran bahawa janji itu perlu ditunaikan. Jadi kalau la'allahum tu mungkin dia tidak orang kata dia tak sedar, tapi orang yang datang selepas dia kerana mendatangkan kekalahan, maknanya orang yang mengkhianati janji ni Allah tak redha dan Allah akan menghancurkan mereka dengan bantuan Allah, macam dalam perang Badar kan, perang Ahzab, perang Uhud. Allah binasakan mereka dan Allah tak izinkan mereka walaupun mereka dalam perang Uhud dapat menandingi ataupun mengambil peluang atas kelalaian di pihak umat Islam sedikit di Uhud, tapi mereka tidak dapat meluaskan kuasanya sebab Allah halang dia. Jadi benda-benda gini menjadi suatu peringatan kepada orang-orang yang datang selepasnya. Yadzakkarun dengan makna kata yadzakkaru sani'ahum, dia akan ingat akan kejahatan yang dilakukannya, li'alla yusibahum ma asabahum, supaya tidak menimpa mereka kali kedua apa yang telah ditimpa Allah orang-orang yang sebelum dia. Itu tujuannya lah. Kemudian ayat berkaitan dengan ayat 58 tak nak baca sikit tentang dalam tafsir dia kata apa? Wa imma takhafanna min qaumin khiyanah. As-Sa'di kata wa idza kana bainaka wa baina qaumin ahdun wa mitsaq ala tarqil qital. Kalau ada satu kaum lain, takhafanna min qaumin khiyanah. Khiyanah ni dia ada janji. Nabi buat perjanjian perdamaian lah di antara Nabi dan juga kaum, mana-mana kaum buat ahdun, buat satu perjanjian dan perdamaian untuk tidak berperang. Lalu berlaku fakhifta minhum khiyanah. Nabi takut, engkau takut berlaku daripada mereka itu khianat. Apa nak buat? Kata As-Sa'di, bi'an zahara min qara'ini ahwalihim ma yadullu ala khiyanatihim min ghairi tasrih minhum bil khiyanah. Iaitu atas helah-helah yang dibuat oleh pihak musuh, yang dengan helah itu menunjukkan pengkhianatan mereka terhadap Nabi dan umat Islam pada waktu itu. Apa Nabi kena buat? Fambid ilaihim, ay fambid ahdahum. Fambid ahdahum ay armihi alaihim wa akhbirhum annahu la ahda bainaka wa bainahum. Maknanya surah balik, maknanya batal baliklah. Fambid ilaihim tu makna bagi semula janji mereka, maksudnya. Tadi kita kata surah balik, maknanya batal baliklah, batalkan perjanjian itu. Ay irmihi alaihim wa akhbirhum annahu la ahda bainaka wa bainahum. Beritahu kepada mereka, ulang kepada mereka, maknanya beritahu kesalahan mereka, apa yang Nabi dapat daripada kesalahan itu yang diberitahu oleh Allah. Nabi ni dia tahu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pulang kepada mereka, beritahu kesalahan-kesalahan mereka dan sebutkan mereka tidak ada lagi apa-apa perjanjian.
hatta yastawi ilmuka wa ilmuhum bidzalika. Ala sawa' tu maknanya sehingga mereka tahu, begitu. Mereka tahu kesalahan mereka yang dilakukan yang merupakan satu sebab berlakunya pembatalan janji ini. Bukan Nabi yang salah, tetapi mereka yang salah. Wala yahillu laka an taghdirahum aw tas'a fi syai'in mimma mana'u mujibul ahdi hatta tukhbirahum bidzalika. Tidak harus bagi engkau Nabi SAW menyeram mereka atas sebab-sebab apapun sehingga Nabi beritahu kesalahan dia. Begitu. Kesalahan yang dilakukan. Sebab Allah tak suka orang-orang yang mengkhianati. Itu salah satu daripada apa yang disebut oleh ahli tafsir dalam tafsir Qurtubi, tafsir Sa'di. Ibnu Katsir lebih kurangnya lah. Ialah lebih kurang sama je. Baik, kita tengok berikut. Makna itu cara yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dalam perang. Dalam perang, maknanya dalam perang kena syarrid bihim, sebagai hancurkan mereka. Dan kalau ada satu dalam ayat yang ke-58 tu, kalau kita buat satu gecatan senjata, kalau mereka melakukan pengkhianatan ataupun takut mereka melakukan pengkhianatan, ada tanda-tanda walaupun tidak jelas lagi, ada tanda-tanda mereka nak melakukan pengkhianatan, maka kena maklum kepada mereka supaya mereka tahu kesalahan mereka. Kalau mereka teruskan juga, maka pembatalan janji itu ataupun pembatalan janji itu perlu dibuat segera sebelum melakukan apa-apa serangan berikutnya. Perlu dimaklumkan kepada mereka. Macam hari inilah kita minta supaya Israel berhenti dan tidak lagi membunuh rakyat Palestin dengan kuat, dengan apa yang mereka lakukan hari ini. Kalau mereka tak berhenti, kalau kita bagi tahu pada mereka, mereka tak nak berhenti juga, masa tu umat Islam kena bangkit semua, kena hancurkan mereka dengan doa, dengan perang dan dengan solat subuh. Satu senjata perang yang paling ditakuti oleh umat Yahudi ialah orang umat Islam bersatu dengan solat subuh. Kita kena jihad untuk solat subuh berjemaah seperti mana hari Jumaat. Kalau kita semaya Jumaat ramai, kita semaya subuh ramai, begitulah. Dan dengan itu senjata yang paling menakutkan oleh kaum Yahudi. Sebab itu tanda-tanda kehancuran mereka. Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu. Ini cerita orang kafir juga. Jangan sekali-kali yahsabanna, nun tasydid tu nun confirm, nun confirm. Jangan sekali-kali, mana tidak akan ada, tidak akan berlaku hitungan begini, fikiran begini. Tidak akan berlaku fikiran, tidak sepatut berlaku fikiran yang macam mana? Alladzina kafaru, oleh orang-orang kafir ini berlaku apa? Sabaku, mereka mencapai kemenangan, kekuasaan Allah. Makna mereka tidak akan dapat, akhir kesudahannya mereka tidak akan menang, apapun mereka akan dikalahkan. Sebab innahum la yu'jizun, sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir itu, la yu'jizun, mereka tidak mampu melemahkan Allah dan tentera-tentera Allah. Mujahidin fi sabilillah adalah tentera-tentera Allah. Allah akan tidak benarkan orang-orang kafir ini sabaku, mendahului orang Islam. Jadi salah kita kata kita kena bantu orang Palestin dengan mengeluarkan orang Palestin daripada bumi Palestin supaya Palestin itu diambil, berilah kepada orang kafir. Itu tolong, bukan tolong itu. Itu mengkhianati.
Ada, itu kita mengkhianati dia. Sebab itu bumi dia, tanah air dia. Dia akan dibantu Allah sebab dia jaga agama Allah. Jadi kalau kita keluarkan dia, tanah tu jadi kosong, jadi orang soya akan ambil tanah tu. Bila ambil tanah tu, boleh ke dia. Bila boleh ke dia, kita nak duduk mana? Orang Gaza nak pergi duduk kat Mesir, kat Syria, kat mana? Jadi berkelahi pula dengan sini. Jadi kok mana pun wajib mempertahankan bumi Gaza. Pertama, kerana itu bumi mereka. Yang kedua, mengeluarkan mereka daripada bumi berarti menyerahkan segala-galanya kepada musuh. Dan seolah-olah kita menafikan kuasa Allah. Yang Allah kata, wala yahsabanna alladhina kafaru. Alladhina kafaru tu fa'il. Mana kita boleh ambil tak depan. Alladhina kafaru la yahsabanna, la yahsabunna. Kena gitu pula. Kalau kita tukar, orang-orang kafir jangan merasa dan menganggap atau berfikir dengan bahawa mereka itu sabaku, mereka akan berjaya. Sebab apa? Innahum la yu'jizun. Mereka tak akan mampu menghapus, melemah ijaz. Ijaz tu ajzun. Ajzun lemah kan? Ajzun lemah. Yu'jaza, yu'jizu, mu'jizu. Yu'jizu maknanya melemahkan, mengalahkan Allah dan tentera-tentera Allah. Itu kena ingat. Yang ni tak boleh sekali-kali kita berfikir dengan fikiran menyerah diri. Islam tidak akan sekali-kali menyerah diri. Kalau kita lemah, menyerah diri, seolah-olah kita menafikan Allah bersama kita. Bahkan Allah menyuruh dalam ayat 60 ni, wa'iddu lahum. Sebaliknya, wa'iddu. A'iddu fi'amal tu. Kamu semua. Siapa a'iddu ni? Dan siapa lahum ni? Kalau kita ambil salah satu daripada tafsir, kita kata wa'iddu ni pimpinan. Pimpinan a'iddu ni. Sebab ramai tu. Hendaklah kamu semua siapkan untuk mereka. Mereka ni rakyat biasa. Siapkan. Mastata'tum, ma tu maknanya strategi lah. Apa yang kamu mampu. Maknanya strategi yang kamu mampu untuk membentuk apa dah? Min quwwatin. Tanwin pada kuwah tu kita boleh masuk berbagai-bagai. Quwwatiddin. Tanwin tu dia panggil tanwin ganti dan di sini boleh banyak takdir. Quwwatiddin, quwwatil iman, quwwatil iktisad. Iktisad ni ekonomi. Quwwati al-junud, kekuatan ketenteraan. Dan apatah lagi disebut itu wa min ribatil khayli, dan melatih mereka dari ribatil khawli, menunggang kuda, pasukan-pasukan berkuda. Untuk apa pasukan berkuda dan kekuatan ini? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, iaitu kamu irhab. Turhibu makna irhab. Makna irhab ni orang panggil melampau, makna memerangi dengan kekuatan dan dengan kuda-kuda itu musuh Allah dan musuh kamu. Mula-mula Allah letak adu Allah dulu, baru adu aku. Menunjukkan Allah akan serta bersama kamu kerana kamu membantu agama Allah. Kalau kita tengok dalam ayat ni, turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum, boleh Allah kata turhibuna bihi aduwakum wa aduwallah. Kan? Sebut aduwakum dulu, makna kita rasa kita lah yang didahulukan. Tapi kalau disebut aduwallah dulu, untuk menunjukkan bahawa kita ini hamba yang menolong agama Allah, yang mana agama Allah tu sedang diancam oleh musuh-musuh kafir. Makna bila Allah meletakkan diri dia di hadapan, Allah tidak akan biarkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah ini kalah. Kalah. Pasti menang. Dan tidak sekali-kali kita berfikir seperti mana berfikirnya orang-orang kafir.
Kita tak boleh berfikir guys, oh apa ni Gaza ni akan kalah, nak lawan dengan kuasa besar, tak akan mungkin. Jangan berfikir begitu. Kalau kita berfikir begitu, seolah-olah kita menafikan. Kalau dia tak berjaya kali ini, kali lain akan berjaya. Tapi yang mati itu syahid, dibawa ke syurga Allah. Itu bukan satu kekalahan, bukan itu sabaku. Itu adalah sabaku. Wala yahsabanna, isunya nun tu. La yahsan, nafi dengan nun tu. Nun itu tidak boleh sedikit pun ada perasaan di kalangan kita merasakan Allah lemah untuk membantu pejuang-pejuang Islam. Satu, orang-orang kafir pula tidak boleh merasakan mereka boleh berjaya walaupun mereka merancang berbagai-bagai perancangan. Dalam masa yang sama, umat Islam perlu menyediakan kekuatan. Sebab itulah kita tengok pejuang-pejuang, dia kuat kekuatan yang disediakan oleh Palestin dengan membuat lorong-lorong bawah tanah, bukan senang tu. Ambil masa berpuluh-puluh tahun untuk menyiapkan itu sehingga tidak dijangka oleh musuh-musuh dengan cara yang dia buat itu. Itu kuat. Kuat. Wa akharin wa'iddu mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihum. Akharin ni siapa? Orang-orang lain. Dan orang-orang lain musuh-musuh kamu. Min dunihim selain mereka. La ta'lamunahum, kamu tak tahu mereka itu bermusuh dengan kamu. Allahu ya'lamuhum. Kalau kita nak wasak, la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum. Tapi kalau nak habiskan ayat, la ta'lamunahum tu ayat lengkap tu. La ta'lamu, boleh berhenti. Wa akharina min dunihim tu ada 3 musuh di sini. Ada 3 musuh. Turhibuna bihi aduwallah, 1. Wa aduwakum tu musuh kamu hodok perang tu. Hodok perang tu. Wa akharin tu dia musuh-musuh lain yang belum dikenal pasti. Macam mana kita faham musuh lain yang belum dikenal pasti? Allah tak letak alif lam pada kalau kenal pasti dia sebut gini, wal akharin, ada alif lam. Kalau tak ada alif lam, wa akharin, maknanya musuh-musuh lain yang Nabi tak tahu, yang Nabi tak kenal, tapi dia bermusuh dengan Nabi. Mungkin kumpulan-kumpulan lain yang belum Islam, yang belum menyerah diri kepada Nabi, sedang merancang juga. Walaupun dia tak masuk dalam medan perang lagi, sedang merancang. Jadi Nabi tak tahu. Maka disebut di sini, kamu kena serang juga, bersedia juga untuk memerangi mereka. Mungkin datang tiba-tiba. Wa akharina min dunihim. Min dunihim ni selain daripada musuh-musuh kamu yang terang yang sedang berjuang itu. La ta'lamunahum. Itu ditambah lagi lah akharin tu. La ta'lamunahum. Kamu wahai Nabi dan wahai pejuang-pejuang Islam bersama Nabi tak kenal mereka. Allahu ya'lamuhum. Allah kenal mereka. Allah tahu mereka. Habis. Mana kita dalam ayat ini? Kita di sinilah sekarang dalam Palestin. Wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah, dan apa-apa yang kamu infak, apa benda pun pada jalan Allah, apa yang kita dapat, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan. Wafa akan disempurnakan kepada kamu pahalanya. Yuwaffa ilaikum tu pahalalah. Wa antum la tudlamu, dan sekali-kali kamu tidak dizalimi, yakni disia-siakan. Wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu huwas samiul alim. Jikalau mereka janahu, cenderung, disalmi, untuk mendamai, untuk pendamaian sekarang ni. Kalau mereka cenderung untuk berdamai, perlukah kita serang juga dalam Islam? Fajnah laha, maka cenderungilah engkau, fajnah anta Nabi, laha tu li as-salmi, untuk pendamaian
perjanjian perdamaian. Baki lagi dia nak tipu tak nak tipu tu, wa tawakkal 'ala Allah. Serahlah perkara berikutnya kepada Allah. Sebab apa? Innallah. Huwa Allah juga. Sesungguhnya Allah dialah as-sami', dengar kalau dia buat meeting dalam kumpulan dia kerana nak balas balik ataupun nak tipu perjuangan orang Islam, walaupun dia buat gencatan senjata, telah buat perdamaian, dia rancang lagi untuk tipu dengan cara lain. Sekarang ni dia nampak lemah juga, dia kalah, dia buat perdamaian, buat as-salmi. Ada tiba-tiba dalam salmi itu dia rancang balik, serah pada Allah. Sebab Allah itu sami', dengar perbincangan mereka, alim, tahu niat mereka. Ini penting ni. As-sami' tentang perancangan-perancangan mulut mereka, al-alim tentang niat-niat buruk mereka. Allah tahu. Maka Islam bila mereka tunjuk perdamaian, kita kena terima perdamaian itu, walaupun kita tidak tahu isi hati mereka, tetapi Allah tahu isi hati mereka, alim. Allah tahu perbincangan mereka, sami'. Itulah seronoknya ayat-ayat Allah. Kita tahu nilai-nilai orang itu dan kita ada Allah yang sentiasa membongkar kejahatan-kejahatan mereka. Tinggal lagi kita, apa yang perlu kita buat ialah menguatkan iman kita kepada Allah, menyusun strategi yang terbaik umat Islam. Mungkin hikmat peperangan ini untuk kita satukan hati-hati kita umat Islam. Dengan satunya hati-hati kita, itulah quwwah dan itulah ribat, satu ikatan kekuatan. Al-Khayli, ribatul khayli ni kadang-kadang dia tidak tuju kepada tentera berkuda, tetapi nilai umat Islam ada ribat, ada ikatan persaudaraan yang cukup kuat di kalangan umat kita. Sebab tu setengah-setengah ahli bahasa dia menggunakan perkataan al-khayli itu adalah satu kesatuan. Sebab kuda ni bila dia jalan kaki dia tu laju kan, dia tak nampak dia jakah. Kalau kita ni macam ni tak, bila dia laju sangat, dia tidak jalan lagi dengan empat kaki, dia satu road, satu round je sekaligus. Kita tengok dalam larian kuda, bila laju dia macam menerkam. Dalam surah apa tu, surah Wal-Adiyat, kuda perang tu, Wal-Adiyati dhabha Fal-Muriyati qadha. Nah, lajunya kuda tak sedar bahawa dia itu fawasatna bihi naq'a, kan, siapa di tengah-tengah musuh dengan tidak, orang kata tidak terlalu laju. Makna sebab kesatuan kaki dia tu. Jadi orang Islam kena ribat begitu, kena kuat, sama-sama tanggung atas penderitaan umat Islam hari ini. Terasa dia adalah penderitaan yang kita sendiri merasai ataupun menepuhinya. Jadi dengan ribat inilah yang menjadi seribat seperti ribat kuda yang sedang menerkam ke arah musuh-musuh yang sedang memusuhi hamba-hamba Allah yang beriman. Jadi kita berhenti sampai ayat 61 lah. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah huwallazi ayyadaka binasrihi. Ini insyaallah kita sambung. Kita minggu depan lah. Kita sambung, esok tak ada. Kita sambung ayat 61 lah, sebab ada kaitan tu. Ayat 61 62 ada kaitan. Kita kena ambil ayat 61. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.